Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di pembelajaran pada kali ini, iaitu pelajaran tarikh muka surat 10 hingga 12. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan saja pembelajaran. Penyiksaan dan penindasan orang-orang Arab, khasnya kaum Quraisy, bukan sahaja terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga kepada sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut baginda. Ketika Saidina Abu Bakar As-Siddiq memberi ucapan untuk mengajak kaum Quraisy supaya mengikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyiksaan ini dan penindasan ini bukan sahaja kepada Nabi Muhammad orang-orang Arab itu buat, tetapi kepada sahabat-sahabat yang dikasihi juga, iaitu misal contoh Saidina Abu Bakar As-Siddiq masa yang memberi ucapan itu, ia menyuruh orang-orang mengikut seruan Nabi Muhammad. Selepas itu beliau telah ditolak oleh sekumpulan kaum Quraisy sehingga Saidina Abu Bakar As-Siddiq terjatuh. Mereka memijak-mijak beliau sehingga tidak sedarkan diri. Mujurlah ahli keluarga beliau datang membantu dan menolongnya. Masa Saidina Abu Bakar itu mengajak orang-orang Quraisy itu mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi orang-orang Quraisy tidak mau menerima, bahkan diorang memijak-mijak Saidina Abu Bakar sampai Saidina Abu Bakar itu pingsan, tidak sadarkan diri. Tetapi baik juga ada ahli tematu, ahli keluarganya datang membantu dan menolongnya. Contoh yang kedua lagi, iaitu apabila Saidina Uthman bin Affan memeluk agama Islam, kedua tangan beliau diikat ke tengkuk oleh bapa saudaranya dan dibiarkan selama beberapa hari barulah dilepaskan. Masa Saidina Uthman bin Affan dia memeluk agama Islam, tangannya tu kena ikat oleh bapa saudaranya atau di tengkuk ni arah belakang leher tu diikat, dibiarkan beberapa hari dan lepas itu baru kena lepaskan. Sangal je tu rasanya. Contoh sahabat Nabi Muhammad yang ketiga, iaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni ialah seorang hamba yang memeluk agama Islam, telah disiksa oleh tuannya dengan berbagai-bagai siksaan. Di antaranya beliau dijemur terlentang di padang pasir panas terik, kemudian diletakkan batu ke atas dadanya. Bilal telah diselamatkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan lalu di situ dan kemudian Bilal dimerdekakan. Maksudnya sini masa zaman Nabi Muhammad tatua, sahabatnya yang ketiganya yang dikasihi oleh Rasulullah ni, iaitu Bilal bin Rabah. Ia ni adalah seorang hamba yang memeluk agama Islam. Kerana yang memeluk agama Islam tu ia kena siksa. Ia kena siksa, kena jamur melentang-lentang, maksudnya sampai di padang pasir tu. Lepas tu diletakkan lagi batu tu bukan batu damit, batu yang besar. Dia juga akan ternapas tu rasanya. Baik juga tema tu Saidina Abu Bakar ada melintas. Lalu dilepaskanlah oleh Saidina Abu Bakar dan dimerdekakannya. Indah lagi jadi hamba Bilal bin Rabah tu berkat dengan pertolongan Saidina Abu Bakar. Contoh lagi yang keempat, Abu Jahal ni memang dia yang jahat ni. Abu Jahal ni ia ni seorang yang jahat ni. Ia menyiksa keluarga Ammar bin Yasir. Abu Jahal menyiksa keluarga Ammar bin Yasir dengan memanggang mereka di atas bara api. Bapa Ammar, iaitu Yasir, telah meninggal dunia kerana penyiksaan itu. Sementara ibu Ammar
iaitu Sumayyah telah ditikam dengan lembing oleh Abu Jahal sehingga mati. Okey. Abu Jahal ni seorang yang jahat ni. Penjealous, dia jealous dengan Nabi Muhammad Jadinya caranya kan untuk menyakiti ajaran Islam itu supaya dia berkembang, ia dicubanya menyiksa-nyiksa orang-orang Islam yang terutama yang berdaya. Misal contoh yang keempat ni Ammar bin Yasir. Tahu memanggang ni maksudnya dibakar dorang macam BBQ. Itu BBQ ayam, ni BBQ manusia. Dibakarnya, dipanggangnya Ammar bin Yasir tu di atas bara api. Panas tu bara api tu, tadi tekan tambah sikit pun kepanasan. Sampai bapa si Ammar ni iaitu Yasir meninggal dunia pasal dorang menyiksa-nyiksa tu. Sementara ibu Ammar iaitu Sumayyah, sama yang macam dalam laguannya, telah ditikam. Ditikam ni maksudnya dibujak dengan lembing. Lembing ni anu yang tajam atau kalau orang untuk berburu orang di hutan oleh Abu Jahal sehingga mati. Macam tu itu penyiksaan-penyiksaannya. Abdullah bin Mas'ud telah dipukul oleh sekumpulan kaum Quraisy ketika membaca Al-Quran sehingga berlumuran darah, bengkak dan luka sebahagian mukanya. Okey, Abdullah bin Mas'ud ni dia kena pukul oleh sekumpulan kaum Quraisy. Waktu baca Al-Quran tu kena pukul dengan tiba-tiba masa kusyuk-kusyuk membaca tu kena pukul sampai berlumuran darah, bengkak mukanya. Okey. Sekian sana saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana melayari channel Cikgu Sina. Semoga dengan pembelajaran hari ini bermanfaat, dijadikan iktibar betapa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya mempertahankan Islam ini bukan dengan cara yang mudah. Okey, kita ambil iktibar dari sana dengan kesabaran dan menyayangi, mengasihi Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Jangan lupa sentiasa berselawat ke atas Nabi kita ni di atas segala yang dikorbankan Nabi Muhammad tani balas. Semoga tani berdapat manfaatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.